Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejam celik dah. Pejam celik kita dah sampai kepada bab yang ke-10 yang kita nak belajar secara berfokus. Berfokus ni maksudnya kita nak tengok di SKP tajuk-tajuk ini dalam modul-modul dan kita cuba jawab latihan. Sebelum ni kita belajar saja. Dan kalau kita dapat combinekan sekali, combine pula gabungkan sekali, jadi cantik lah. Hari ni anak-anak terus belajar bersama Cikgu Santai Sejarah SPM, Cikgu Gani. Baik, dalam bab ini kita nak tahu apa anak-anak. Dalam bab 8-5 ni dia dua je, DEB, DPN. Jadi kita tengok di situ. Okey, dalam di SKP yang kita nampak, kita dah habis belajar bab 7 kesejahteraan negara. Sekarang kita nak tengok negara kita makmur. Nampak tajuk ni yang hitam ini. Daripada awal ni, membina kemakmuran negara. Hari ni kita akan bincangkan 8.1. Latar belakang. Dia sebut latar belakang sejarah lah. Matlamat. Sebenarnya dalam matlamat ni ada satu lagi, iaitu strategi. Okey, kita akan bagi tumpuan di situ pada hari ni. Sekali lagi, dengan harapan kita satu soalan sama ada bab 7 atau bab 8, tak kisahlah esei ataupun struktur. Baik, cuba kita tengok apakah soalan-soalan yang kemungkinan ada dalam bab inilah. Okey, cikgu letak dua dulu situ. Kita kena faham tentang apa itu DEB dan DPN. Dan apa yang bila kita dah faham, kita boleh huraikan lah. Hurai itu maksudnya dari segi latar belakang, objektif, strategi. Itu kita nak hurai. Dua benda ini kita kena faham. Kalau kebat, kemungkinan kebat lah ataupun kemahiran dia, cuba pelajar tengok, pelajar kena memahami dasar kerajaan. Dasar bukan hari ni, daripada awal zaman Tunku Abdul Rahman sampailah hari ni. Kalau kita dapat tahu lah sebab DPN hari ni. Sampai hari ni kepentingan pelibatan, bukan penglibatan, pelibatan. Rakyat Malaysia terlibat. Yang kedua, kepentingan menghargai harta awam. Harta ni contohnya ladang, nanti kita belajar fikra, pembangunan tanah, wilayah, dan kepentingan kelestarian alam sekitar. Macam mana pastikan alam sekitar kita ni dapat dimaksimumkan penggunaannya. Baik, anak-anak. Okey, dah sedia dah? Okey, cuba kita tengok yang awal-awal ini. Tajuk kita hari ini adalah 8.1. Cikgu menggunakan hari ini adalah modul daripada Kuala Kangsar. Kita akan tengok sedikit modul Ratu daripada Negeri Sembilan, modul Kebat Holistik, UPSI, dan modul Baganatu. Baik. Kalau kita tengok di sini pelajar. Okey. Latar belakang matlamat. Dalam matlamat ni dia ada dua. Strategi. Nampak matlamat ni matlamat. Dia ada strategi. Di sini strategi. Dan dia ada isu. Isu ni apa perkara yang ditekankan dalam usaha kita membasmi kemiskinan. Baik. Nampak soalan yang pertama ni. Dia nyatakan dua tokoh. Dia pendek je. Bila dikatakan dua tokoh, dia agak mudah sebab kalau kita buka di awal-awal. Okey, cikgu nak tunjuk buku teks sikit. Okey, kita buka di awal buku teks ni. Kita akan nampak dalam bahagian latar belakang. Okey, kalau kita cikgu besarkan ni. Okey, latar belakang ni di 2M je. Kalau kita nampak, DEB ni 2M. Kalau kita tengok awal-awal ni dia letak kan. Apa M? Membasmi kemiskinan, menyusun semula masyarakat. Jadi kita dapat dua tu. Kita dah dapat dua jawapan di situ. Baik. Kalau cikgu letak di sini,
Kalau kita nampak tokoh, di mana kita nampak ni? Dia ada, kita Malaysia dengan Britain lah, ataupun Norway lah. Dr. Rais Saniman, okey ni, pakar ni, dan Dr. Jas Farland, Norway. Jadi soalan di sini, dia direct lah. Kalau kita nak tulis ini, doktor, sebab dia nak dua saja, huruf Roman. Dr. Rais Saniman. Okey, kita dapatlah satu markah. Saya lupa lah cikgu. Saya just Falan. Baik, dia ejaan dia kena tengok situ. 2A ke 1A? Pelajar kena tengok. Cikgu, 2A ke 1A? Nampak tu? Kalau katakan 1A jadi Falan. Falan. Falan pula ya. Tak apalah pelajar. Kita masih okey di situ dari segi jawapan. Baik. Doktor Jas Falan. Tak payah tulis negeri. Tak payah tulis negara. Sorry, negeri pula Baik. Dapat kita 2. Kalau nak tulis 3 pun 3 lah. Tak apalah. Bila sebut bagaimana dasar ekonomi. Okey. Soalan apa ni? Bagaimana ialah berkaitan dengan latar belakang. Berkaitan dengan sejarah. Kalau kita sama juga. Dia letakkan di sini pelajar. Bila mula di IB ni dibuat. Okey, cuba tengok di sini pelajar. Dia nak berapa markah sini? Dia nak 2 markah saja. Tak banyak. Okey, kalau kita tengok. Dia melalui Majlis Perundingan Negara. Satu. Yang ditubuhkan pada Januari 1970. Di situ dah dapat 2 markah. Majlis Perundingan Negara, MAPEN, lapisan masyarakat. Lapisan masyarakat ni maksudnya pelbagai kaum. Soalan tu, siapakah pakar yang terlibat? Cikgu dah tulis ni kan. Baik, kalau kita tengok sini, kita nak jawab ni, pelajar kalau boleh jangan tulis MAPEN tu, tulislah Majlis Perundingan nampak sini MAPEN. Kalau kita nak tulis MAPEN saja kan, kita kena tulis Majlis Perundingan Negara dulu. Bila? 1970. Untuk apa? Siapa yang terlibat? Lapisan masyarakat. Okey, kita tengok di sini pelajar. Kita jawab di sini. Okey, dasar ini dibentuk. Dasar dibentuk melalui melalui apa? Penubuhan. Penubuhan apa? Melalui penubuhan Majlis Perundingan Negara. Majlis Perundingan Negara. Kalau nak tulis MAPEN pun boleh kot kita tak nak kurungan. MAPEN. Pada tahun 1970 yang melibatkan pelbagai masyarakat. Okey, baik. Kalau kita tengok macam itu, kita dah jawab 3 lah. Dia sebenarnya banyak, nanti kita tengok. Bila sebut dasar ni, okey. Strategi. Ni strategi, tengok di sini lah. Apa itu strategi dia? Sama juga. Bila sebut strategi tadi, cikgu minta pelajar garis. Ni nak strategi lah. Ingat huruf M. Yang awal-awal tadi. Tujuan dia. Apa strategi dia? Strategi dia ialah untuk strategi. Ada tak dekat stimulus? Baca stimulus. Mencapai perpaduan nasional kaum dengan menggunakan strategi serampang 2 mata. Jelaskan strategi tersebut. Strategi. Kita jawab tersebut ialah markah berapa? 2 saja. Markah 2 ni pendek je lah. Bagi 2 lah. 2M tadi. Membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Kita dapat 2 tu. Okey. Katakan kita nak buat lagi. Membasmi kemiskinan dengan menambahkan pendapatan M juga. Dan memperbanyakkan peluang M juga.
menghapuskan pengenalan M juga. Kita ambil yang mudah. Cikgu letak nombor 1 sini kan. Mungkin kita kata membasmi. Pelajar buat dalam ayat lah membasmi kemiskinan. Ini ada huraian lagi. Ada huraian dia kalau pelajar ingat lah. Di sini ialah menyusun semula masyarakat. Ada huraian juga. Maksud nak susun semula masyarakat hasil daripada asas pecah perintah British tu kan. Maksudnya kita nak menghapuskan pengenalan kaum. Bagi huraian. Okey pelajar. Nampak? Oh cantik juga tulisan orang tua ni. Terdapat isu. Isu. Kita ingat ini kebat. Rupanya soalan D ni, dia bukan kebat. Isu yang berkaitan dengan serampang dua mata. Bila sebut isu ni, tadi M. Yang ini semuanya huruf J. Dia menggunakan perkataan jurang. Jurang sosioekonomi. Sebenarnya jurang antara kita dengan bukan Bumiputera. Bumiputera bukan Bumiputera. Dah dapat satu markah. Jurang daripada mana lagi? Kita dah belajar dalam bab 7 kan. Jurang antara negeri mana? Timur dengan barat. Kita dapat markah tu. Bila kita ada perkataan jurang, pelajar, ada jurang saja ni. Pelajar ambil Bumiputera dengan bukan Bumiputera. Timur dengan barat. Desa dengan bandar. Dapatlah markah pelajar. Okey. Ini kita nampak soalan kita yang pertama. Cuba kita tengok soalan-soalan lain daripada modul-modul yang ada. Okey. Mungkin kita boleh tengok soalan daripada Ratu. Dia letak kebat ni. Oh, bagus dia kata berdasarkan petikan, pada pendapat anda, bagaimana? Dia nampak soalan situ kan. Bagaimana? Cikgu letakkan di sini. Pada pendapat anda, bagaimana ekonomi yang lebih saksama dapat mewujudkan perpaduan kaum? Maksudnya, semua sama je. Soalan ni soalan kebat. Jadi jawapan kita, satu jawapan daripada apa yang kita belajar hari ini, cuba kita tengok dengan menggunakan huruf M. Nampak jawapan dia dah bagi. Cuma pelajar tengok di sini, dengan huruf M pun boleh jawapan cikgu Pelajar boleh menjawab dengan baik kalau kita menggunakan huruf N. Cikgu letak warna merah lah. Okey. Di sini kan, membasmi kemiskinan. Kalau kita dapat buat lah tu Okey. Apa lagi pelajar nak ambil? Mungkin kita kata mewujudkan peluang pekerjaan. Okey, kita ambil 2 saja pelajar. Tak payah kita nak ambil banyak lah kalau kita ambil banyak kan pening pula Okey pelajar. Boleh? Cuba tengok soalan sini. Cikgu nak cuba tulis. Dia macam tak nak keluar. Tak apalah dia tak nak bagi kita keluar. Tak apalah. Dia tak bagi keluar. Tak apa. Okey. Itu yang pertama pelajar. Kemiskinan. Ingat balik ini DEB lah. Kalau kita nak tengok di sini. Ini cikgu tulis. Cikgu tulis sini Ini ialah dasar ekonomi baru. DEB. Kalau kita nampak di situ Ini mewujudkan peluang pekerjaan pun kita nampak. Ini kebat. Dia mana-mana yang munasabah pelajar boleh ambil. Sama juga dengan modul kebat daripada UPSI ni. Kita dah belajar sebenarnya pada hari ini. Kita dah belajar, jadi tajuk ini sepatutnya pelajar okey sikit lah Okey, cuba tengok di situ. Mungkin kita nak jawab dengan menggunakan cikgu tak boleh jawab nampak. Huraikan strategi. Huraikan strategi DEB. Macam mana kita nak tulis ni? Okey. Kalau kita tengok soalan situ, cikgu ambil warna sikit. Nampak dengar. Huraikan strategi. Tadi kita dah jawab kalau strategi tadi kan. Kita dah jawab. Ni. Dia tak boleh. Yang ni dia memang dia protect. Tak boleh Kita tak nak conteng. Huraikan strategi. Macam mana tadi?
Strategi ni yang kita jawab sini tadi ni. J. Ini. Strategi isu. Kita tengok. Ni. Matlamat. Cara ni. Strategi ni semua huruf M. Satu lagi yang isu semuanya huruf J. Jadi kita nampak. Ini dua ni. Okey, cikgu tak payah nak conteng di sini. Okey. Jelaskan isu. Sama aja. Strategi M. Yang ini J. Kalau kita dapat jawab dengan baik lah ya. Apakah strategi yang kita nak jawab? Katakan. Okey. Okey. Kalau kita strategi. Okey. Dia kena sini je. Strategi dia. M. Membasmi kemiskinan. Membasmi kemiskinan. Kita pendek-pendek je. Katakan. Dapat itu cikgu. Apa lagi M cikgu? Menyusun semula masyarakat. Kita ambil. Kalau pelajar nak menjawab ayat lengkap lagi tak apalah. Okey. Isu. Isu ni semua J. Jurang ekonomi antara timur dan barat. Jurang antara masyarakat Bumiputera dan bukan Bumiputera. Jurang antara negeri-negeri. Cukup. Yang ini kita cuma ingat huruf apa? J. Katakan kita letak sini huruf J. Okey. Kita ambil sini. Kita letak huruf J. Jurang. Jurang apa? Jurang apa yang kita nak ambil? Cikgu letak warna merah. Okey. Jurang barat dan timur. Ini negeri. Jurang apa lagi? Jurang Bumiputera dan bukan Bumiputera. Jurang antara negeri-negeri. Cukup kita nampak ya. Sama aja pelajar. Pun ada soal. Lepas itu isu jurang pendapatan antara masyarakat semakin melebar hingga kini tamat membimbangkan. Berikan cadangan untuk macam mana kita nak atasi supaya jurang ini. Ini pelajar boleh jawab. Kebat dah nampak ni. Holistik cadangan untuk mengatasi. Memberi latihan kemahiran dalam bagi golongan berpendapatan rendah. Apa kemahiran yang kita nak? Kemahiran contohnya kemahiran dalam bidang berkaitan dengan sektor makanan, sektor teknologi. Bagilah contoh yang akan menggalakkan mereka mencebur dalam bidang industri kecil dan sederhana. Secara tidak langsung mampu menyediakan ruang pekerjaan. Okey. Sini pun sama. Isu. Nampak? Soalan tanya dia isu. Yang ini dia tanya isu. Yang terdapat. Bila sebut isu, dia sudah tentulah berkaitan dengan apa? Jurang tadi. Okey, baik. Anak-anak, kita tengok balik soalan kita tadi. Apa yang perlu tahu dalam sukatan ini? Kita pun dah jawab. Apa yang kita kena tahu? Ada 3 pelajar. Latar belakang. 1. Latar belakang ni sejarah. 2. Ialah matlamat. Kita tengok balik. Latar belakang, matlamat dan strategi. Dalam matlamat ini kita ada strategi yang kita gunakan huruf M dan isu sosioekonomi yang kita guna huruf J. Jadi, rujukan pelajar sudah tentulah buku teks yang kita nak baca ini. Ini cikgu dah conteng-conteng. Kalau nak, cikgu boleh screenshot saja untuk anak-anak memahami sejarah ini dengan lebih detail. Okey, itu saja untuk sesi ini. Kita akan sambung dengan sesi seterusnya nanti. Terima kasih kerana terus bersama dengan Cikgu Santai Sejarah.